Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 1 Februari 2023 bersamaan dengan 10 Rajab 1444, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita baca ini kali ini ayat 16 hingga 19, iaitulah Allah SWT memberi amaran kepada golongan kafir dengan goncang bumi, bala daripada bumi, ataupun hujan batu daripada langit. Dan Allah Ta'ala suruh kita perhati tengok kepada makhluk dia yang kecil, iaitulah burung yang berterbangan di udara. Itu semua menunjukkan kepada kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla yang tak dapat dipertikaikan, yang dapat diterima, dihayati oleh orang mukmin. Namun begitu, orang kafir tetap kerah kepala, tak dengar kata. Kita mengatakan itu adalah merupakan ujian kepada mereka. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, buka muka surah 1269. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ innahu bikulli syai'in basir. Tengok ayat 16. Aamintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan keadaan di bawahnya. Jadi amaran yang pertama, Allah Ta'ala mari goncang bumi, melenyapkan kamu masuk ke dalam bumi habis. Allahu Akbar. Munasabatul ayah, susunan ayat ini macam mana? Anna Allah Ta'ala bayyana, Allah Ta'ala nyatakan adanya, hidupnya makhluk-makhluk ini di atas muka bumi ini dengan selamat.
iaitulah dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla semata-mata. Wa annahu law syaa laqalabal amra. Kalau Tuhan nak, boleh dia balik bumi, tenggelamkan manusia yang derhaka ini ke dalam bumi. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang beriman jangan duk carilah perbuatan, perangai yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Jadi Allah SWT telah beri amaran kepada puak-puak kafir yang mendustakan dengan azab-azab yang dahsyat. Dalam siri lepas kita dah bincang bagaimana neraka geram dia. Tengok ya malaikat nak tendang masuk penghuni neraka tu, neraka dah mengamuk dah dia, mengeluarkan suara yang begitu menakutkan. Kemudian Allah Ta'ala bawa juga kepada kita, iaitulah nikmat orang-orang yang beriman. Kemudian Allah nyatakan bahawa diciptakan bumi itu untuk kegunaan kita. Tapi ingat, kamu duduk baik-baik atas muka bumi ya. Jangan buat maksiat, jangan derhaka kepada Allah. Kalau tidak, boleh je Allah Ta'ala tenggelamkan kamu ke dalam bumi, ataupun diterbalikkan bumi, daripada duduk atas bumi menjadi duduk dalam bumi. Allahu Akbar. Ini ayat peringatan. Jadi ayat ini, aamintum man fis sama. Aamintum man fis sama. Ay aamintum ayyuhal kafirun. Allah alladhi huwa fil uluwi mustawin ala arsyihi fawqa samawatihi. Allah Subhanahu wa taala fil ulu, mana dalam ketinggiannya, sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dengan ayat Quran, mustawin ala arsyihi, istiwa di atas aras, di atas segala langit itu. Jadi kita jangan fikir ayat-ayat tentang Allah Azza wa Jalla dengan otak kita sajalah. Kita duk fikir, kita kata ini macam makhluk. La, Allah Ta'ala sudah beri satu garis panduan, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi Allah yang maha tinggi, yang maha gagah perkasa, dalam terjemahan pimpinan kata pusat pemerintahannya di langit. Allah Ta'ala berkuasa untuk menenggelamkan kamu ke dalam bumi, sebagaimana kerana apa? Kerana kamu kufur, ingkar terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini, sebagaimana ayat ditafsirkan dalam surah Al-An'am ayat 65, Qul huwal qadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Beritahu pada puak kafir itu, Allah Ta'ala berkuasa untuk hantar ke atas kamu azab-azab dari pihak atas dan juga azab dari bawah. Boleh je, dari atas mana turun hujan, turun api, mari dia punya halilintar, mari tempatkan suara, ataupun dari bawah bumi tenggelamkan dia, ataupun mereka sendiri masuk dalam bumi, sebagaimana yang berlaku pada Qarun dan lain-lain kumpulan itu. Kita mengatakan itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, ini yang dikatakan tentang perbincangan para ulama dalam masalah apa yang perlu kita belajar, yang perlu kita ketahui. Maka Allah Ta'ala beri amaran kepada puak-puak kafir yang kerah kepala, tak dengar kata, membaca ayat Quran kamu lawan. Kita pula orang yang beriman baca ayat Quran tak mahu terima ayat. Sebab apa? Sebab otak kita duk mikir kalau terima ayat ni kita jadi menyamakan Allah dengan makhluk. Kita kata tidak. Sebab itulah kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dia kata Allah Ta'ala wasafa nafsahu bil ulu. Allah Ta'ala sifatkan dengan sifatnya, dengan dirinya, zatnya bil ulu, dengan ketinggian. Wa wasafa bidzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ajma'a ala dzalika jami'ul ulama min as-sahabatil atqiya wal a'immati min al-fuqaha
wa tawataratil akhbar bizalika ala wajhin hasala bihil yaqin. Jadi kita yakinlah bahawa kita isbat dia panggil beriman dengan sifatil ulu. Allah Ta'ala itu penuh dengan ketinggiannya yang maha mulia, yang maha perkasa. Allahu Akbar. Baik. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang ayat ini, diulang balik dengan ayat yang 17. Amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kamu kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku ini. Jadi kita duk baca ayat Quran ni, kita tidak terfikir tentang Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ta'manuni mu tak nak ikut aku, tak nak beriman dengan aku, wa ana aminun man fis sama, dan aku ni amin, orang yang beriman ataupun telah diberi tugasan, man fis sama, iaitulah mereka yang berada di langit. Itu hadis ini rawahu Muslim. Daripada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumul rahman. Orang yang kasihan kepada orang itu dikasihi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu kasihalah pada orang yang ada di bumi, nescaya kamu akan dikasihi oleh mereka yang di langit. Jadi banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan tentang sifatul ulu yang perlu kita belajar, yang perlu kita hayati supaya kita duduk di atas landasan sebagaimana yang dipahami oleh para anbiya dan juga para salafus saleh dalam masalah yang besar ini. Baiklah, Allah kata apa? Kalau kamu tak nak ikut juga, tak nak beriman juga, an yursila'akum hijaratan, Allah kata aku hantar mari batu. Jadi azab ni mari daripada pelbagai. Tadi goncang bumi dari bawah, ini mari daripada atas. Allahu Akbar. Sebab apa disebut bumi dulu? Kenapa? Sebab ayat ni imtinan. Apa makna imtinan? Allah sebut tentang nikmat dia menciptakan bumi. Allah tak ada sebut nikmat dia menciptakan bumi. Tuhan kata apa? Dalam ayat kita ni. Maka oleh kerana ayat ni tentang bumi, jadi kamu jangan lari daripada huwallazi ja'alakumul arda zalula. Maka ayat ini dimula dengan ayat 16 tu mari an yakhsifa bikumul arda. Itu dipanggil munasabah. Bawah dekat dulu. Kemudian azab aku bukan dari bawah je. An yursila alaikum hasiba, boleh juga mari daripada atas. Jadi ayat tu mari bawah, ayat itu juga datang daripada atas. Datang daripada atas. Maknanya kita duduk di bawah peringatan amaran yang begitu besar. Kalau kamu tak hirau, kalau kamu tak peduli, maka Allah SWT beri kepada kita dua amaran yang sangat menakutkan. Yang sangat menakutkan. Sebab apa menakutkan? Sebab azab ni kalau mari bukannya senang. Allahu Akbar. Orang bagi kepada kamu nikmat, mukufur nikmat. Allah bagi pada kita bumi ni untuk kita makmurkan dengan beriman kepada Allah.
dengan mengabdikan diri kepada Allah, kamu pergi buat maksiat, hak betul-betul kerah kepala kita tengok manusia yang duduk buat maksiat di tepi laut, naik bot besar-besar, feri dia panggil, terus naik pergi tengah laut, pergi tengah sungai, pergi buat mungkar, buat maksiat, walahanya kapal tu duduk ya atas air, bawah tu dalam berapa kilometer dia punya dalam. Mana mau berani buat maksiat dia, sekali aku bocorkan kapal ni ataupun gelombang besar mari, mati ya buat dia tu. Tapi apa boleh buat, manusia ni kerah kepala. Maka ayat ini diberi amaran dua, sama ada azab dari bawah ataupun azab dari atas. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat di daratan dan selamat di lautan, selamat juga di udara. Naik udara lagi dahsyat. Kita tengok di udara hari ni menjadi tempat mungkar dan maksiat. Naik kapal terbang, duduk di bawah ihsan Allah Azza wa Jalla, tapi manusia kerah kepala, tak dengar kata. Jadi berapa syarikat penerbangan atas dunia ini yang tidak menyediakan arak. Hak lain mabuk hangi, mabuk. Ni anak Melayu pun tak mudah juga tu. Duk jajah arak atas kapal terbang. Nak tutup aurat tak boleh. Kita dah cakap kepada pihak pemerintah Malaysia, kata kenapa kita sombong dengan Allah. Sekali Allah Ta'ala bagi ujian, hilang kapal terbang, cari tak jumpa. Sekali Allah Ta'ala beri peringatan, pun tak menjadi peringatan. Masih lagi degil. Anak-anak orang Islam dipaksa belah kain sana sini, dan dipaksa pula hidang arak di atas kapal terbang. Kita mengatakan azab Allah Ta'ala ni datang dari bawah dan datang dari atas. Jadi kita yang beriman, kita yang baca Quran ni menggigil kadang-kadang tengok di atas kapal terbang. Walaupun udaranya tenang, tidak ada goncang, tapi sekali Allah Ta'ala nak beri ujian, mati habis 400 orang di atas penerbangan itu. Jadi manusia ni kerah kepala, tak dengar kata, masih lagi degil, naik atas kapal terbang, naik atas langit, duduk buat maksiat, duduk minum arak, duduk mabuk situ buat apa? Allah, tak cukup atas bumi, mau naik atas langit, kamu buat lawan Tuhan sampai begitu sekali. Mudah-mudahan pihak pemerintah celik mata, ubahlah amal-amalan jahiliah yang ada ini kepada amalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tegur, dia jawab, penerbangan pergi ke Jeddah tak ada, boleh tutup aurat. Kita kata ingat Tuhan tu dekat Jeddah. Tuhan pergi London, tak ada Tuhan. Allahul musta'an. Baiklah. Kemudian Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, bukan kamu je kena, orang dulu dah kena. Tengok ayat 18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Fakaifa kana nakir. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. Tengok ayat ini memberi amaran keras kepada kita. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim, ay walaqad kazzabal kuffar alladzina min qabli musyriki Quraisy rusulahum. Kafir sebelum daripada kafir Quraisy ini telah menderhaka rasul-rasul mereka. Ka qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud wa qaumi Lut wa qaumi Syu'aib wa qaumi Fir'aun, dan lain-lain umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas mereka. Sebab apa binasa? Allah Ta'ala binasakan mereka dengan azab di atas dunia sebab mereka tak dengar kata, mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita yang duk berjalan atas muka bumi ni kena tengok kesan-kesan
kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Ni jadi tempat pelancongan dah pula dah. Tempat orang kena azab, di situlah manusia pergi buat maksiat. Di laut mati contohnya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian ahli sejarah, dikatakan laut mati itu iaitulah tempat binasanya kaum Lut, geng-geng LGBT yang duk main jantan dengan jantan. Ada kata tasik Qarun di Fayum di Mesir. Ada yang mengatakan bukan di situ. Kita kata wallahu alam, yang penting kamu dah lalu kepada tempat-tempat yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma apa yang ada di negara Arab Saudi terkawal. Macam Madain Saleh. Madain Saleh itu katanya dalam kawasan itulah tempat berlakunya binasanya puak-puak kambing soleh yang sembelih unta. Nama dia apa? Nama apa tukang sembelih unta? Tak ingat. Nama dia Qudar. Boleh. Qudar bin Salif. Jangan buh nama anak Qudar ni. Tukang sembelih unta Nabi Saleh. Manusia bahaya tu. Qudar bin Salif. Jangan bui ke dia. Jangan buh nama anak tu. Jadi semua benda tu sudah nampak. Allah Ta'ala tunjuk pada kita, sama ada nampak dengan mata hati seperti apa yang kita baca dalam Quran ni, ataupun nampak dengan mata fizikal, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pergi melawat di tempat-tempat tersebut, maka kita pergi melawat untuk mengambil iktibar dan keinsafan, bukan sekadar pergi selfie, duduk bersengih-sengih suka-suka di tempat manusia yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW beri arahan, kalau kita nak masuk di tempat yang kena azab, kita kena masuk dengan menangis, takut kita ditimpa azab pada saat itu. Kalau tak boleh menangis juga, tak usah masuk. Jadi pihak-pihak pelancong-pelancongan ni dah jadi satu fenomena dah. Pergi melawat di tempat yang kena azab, senyap-senyap bawa jemaah, tak ada senyap-senyap apa pun, dengan penuh kegembiraan, bawa orang tanpa taklimat, tanpa penjelasan. Kita mengatakan perbuatan ini tidak baik. Sebab apa tak baik? Sebab Nabi larang kita pergi. Allahul musta'an. Saya nak pergi tengok sekali bolehlah. Tapi kalau kata pergi itu pun jangan bukan dengan niat pelancongan, dengan niat iktibar kepada kebinasan umat dulu yang kerah kepala, yang tak dengar kata. Allahu Akbar. Ada makalah yang saya share di Facebook, ada di web ada, tentang kumpulan yang dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu puak-puak yang duk tempat yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala dilarang kita ziarah, dan SOP kalau nak pergi juga macam mana. Akhir ayat Tuhan kata, fa kaifa kana nakir. Dengan demikian perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaan Allah Azza wa Jalla ke atas golongan yang derhaka yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, dicampurkan ke atas mereka azab sama ada dari bawah atau dari atas. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsirkan, tanda pelajar, ditafsirkan dengan ayat suratul Hajj. Suratul Haji ayat 42, 43 dan 44. Ayat ini 42, 43, 44 Allah Ta'ala nyatakan di akhir ayat sama dengan ayat ini, fa kaifa kana nakir wa in yukadzibuka faqad kazzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Samud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kuzziba Musa fa amlaitu lil kafirina thumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Sama ayat Allah Ta'ala sebut kaum-kaum yang dibinasakan, kemudian dia bawa pertanyaan fa kaifa kana nakir, bagaimana kamu tidak tengok, tidak perhati, tidak memikirkan kesan buruk terhadap golongan yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Satu lagi ayat yang sama, tanda ni pelajar, Suratul Sad ayat 12 hingga 14. Cuma di akhir ayat Tuhan kata fa haqqa iqab.
mereka semua tu kazzabat qaublahum qaumun nuhin ila akhir ayat Tuhan kata fa haqqa iqab, mereka itu berhak menerima ancaman ataupun balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, ayat yang terakhir, ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah kata apa? Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Allah Ta'ala suruh tengok burung. Kata di munasabatul ayat, annahu untuqila min dalalati ahwalil bashari. Allah Ta'ala pindah kita daripada duk bincang tentang manusia yang derhaka, yang dibinasakan. Allah Ta'ala bawa kepada kita min a'jabi ahwalil ajmawat. Allah Ta'ala suruh tengok kepada makhluk yang tak berakal, yang kecil dia tak besar mana, iaitulah tentang burung. Bagaimana mereka terbang, bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka makan. Tengok, perhati kepada burung yang kecil tapi mempunyai kekuatan yang kuat. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala boleh binasakan hak besar, gajah dibinasakan dengan lontaran panah daripada ababil, burung yang kecil pun Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk supaya dijadikan apa? Jadikan iktibar tentang bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla untuk mengatur kehidupan burung-burung ini berterbang ke sana sini. Ada kata boleh terbang sampai 1000 kilometer ikut musim. Dia pergi sana, dia balik sini. Itulah kerja burung-burung. Dia panggil burung berhijrah. Allahu Akbar. Dan burung ini menjadi tentera Allah, membinasakan siapa? Binasakan ashabul fil. Ingatlah Quraisy. Sebab tu dia mari burung. Nabi kan berkelahi dengan Quraisy ni. Quraisy, mu tak ingat ke? Mu tak ingat ke Quraisy yang binasakan ababil, yang binasakan ashabul fil? Siapa? Burung. Allahu Akbar. Tengok. Siapakah yang menjaga mereka? Burung-burung itu mengembangkan sayap. Safatin, mengembangkan sayap, buka sayap dia. Wa yaqbid, tutup sayap. Buka tutup, itu ya kerja burung. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tengok ni pelajar. Dalam ayat ini Allah detail cara burung terbang. Allah detailkan cara apa? Burung terbang. Fawqam safatin wa yaqbid. Dalam surah dalam suratul Nahli ayat 79 Allah tak detail. Dia kata alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Mu tak tengok ke burung-burung? Aku senangkan urusan mereka di udara, di langit. Oh, terbang dia. Mu tak tengok? Allahu Akbar. Ma yumsikuhunna illallah. Ma yumsikuhunna illallah. Itu dalam suratul Nahli. Dalam surah kita ni Allah sebut nama Ar-Rahman. Ma yumsikuhunna illar Rahman. Tidak ada yang menahannya daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang amat pemurah. Ma yumsiku tilka tuyur anis suqut minas sama illa ar-Rahman subhanah. Allah Ta'ala Ar-Rahman yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha agung, yang telah menahan burung-burung itu daripada jatuh. Jarang burung jatuh. Kalau ada seekor dua jatuh, macam orang, macam kita bawa kereta aksiden, gitu ialah. Nah, tapi asahnya tak jatuh. Asahnya burung itu tidak jatuh.
Allahu Akbar. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah amat melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala amat mengetahui, melihat, kan? Dia tengok semua makhluk dia, yang kecil, yang besar, burung di udara, ikan di laut, ikan di air, kan? Kambing di darat, semuanya di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla, semuanya di bawah kawalan, jagaan Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada, tamatlah kita uraian ayat kitanya secara ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Kita cari 5 faedah daripada ayat ini. Ayat yang kita baca ni ada 5 fawaid, 5 faedah. Faedah yang pertama, a'amintum man fis sama'. Adakah kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi, yang maha tinggi, yang maha agung itu? Annal insan, tanda, iza alima bi anna Allah Ta'ala fawqa kulli syai'. Manusia ni kalau dia tahu Allah Ta'ala itu mengatasi segala perkara, Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung, fa innahu ya'rifu miqdara sultanihi. Ketika itulah baru kita tahu betapa besarnya keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala yang berkuasa ke atas makhluk-makhluknya, ketika itu makhluk yang kenal Allah, dia akan takut dan dia akan mentakzimkan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang tentang khasyah, beza di antara khasyah dengan khauf. Alladzina, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum. Al-khasyah, takut beserta dengan takzim. Kalau kata takut saja, macam takut pada serigala, takut pada ular, takut kepada makhluk, itulah. Jadi orang yang kenal Allah Ta'ala, wa iza khafal insanu rabbahu, apabila manusia takut pada Allah Tuhannya dan mengagungkan Allah, ketika itu dia tak akan buat maksiat, dia akan melaksanakan segala kewajipan, dan dia akan tinggal segala perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata takut Tuhan, takut Tuhan, takut, lepas tu lawan juga Tuhan, itu bukan takut lah, itu main-main nama dia. Itu yang pertama. Jadi kita kata amintum man fis dalalatun ala uluwillahi ta'ala bizalihi fawqa khalqihi. Itu menunjukkan kepada ketinggian dan keagungan Allah Azza wa Jalla di atas segala makhluk, di atas segala makhluk. Baiklah, dalam memahami tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini, kita jangan duk mikir dengan otak kita. Sebab kalau kita mikir dengan otak, kita jadi pening. Kita kena mikir dengan wahyu, apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, a'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Maka Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita supaya jangan berani, jangan lawan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita akan jadi duduk dalam suasana yang begitu jahat, begitu teruk, yang begitu dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala sebut, a'amintum man fis sama'i yursila alaikum hasiba. Allah Ta'ala hantar kepada kamu hasiba, iaitu angin ribut, bala yang datang dari langit. Tulis. Ini nombor dua. Peringatan Allah Ta'ala yang kedua, faedah yang kedua. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mulakan tahdid, tulis itu. Mula tahdid, memberi amaran dengan apa? Bil khasaf, dengan ditelan oleh bumi, digoncang bumi. Kemudian baru dia mari hasibah, marinya batu dari langit. Apa sebab? Ini dia panggil hikmah.
Sebabnya li'annal khasafa min ahwalil ardi. Tenggelam bumi, goncang bumi itu cerita berlaku di atas bumi. Kamu manusia di atas bumi. Ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula. Allah kata, aku permudahkan bumi untuk kamu berjalan, kamu cari rezeki. Ini dipanggil, ayat ini menunjukkan kepada tartib mantiki dia panggil. Kemudian ayat 17 barulah mari hasiba, iaitu Allah Ta'ala hantar mari hujan batu balasan kepada kufur nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab sumber rezeki kita dari mana? Sumber rezeki kita dari mana? Tengok. Ayat 15 Tuhan kata wa kulu min rizqihi. Makan daripada rezeki. Rezeki itu nampak tu daripada keluar dari bumi. Tapi masdar mansya' al-arzaq, sumber rezeki itu mari daripada langit. Mari daripada hujan turun, bumi pun subur. Bila bumi subur, keluar makanan. Bila keluar makanan, kita ambil. Tiba-tiba kamu derhaka kepada dengan makanan itu, kamu syirik kepada Allah, kamu derhaka kepada Allah, maka orang panggil ayat ini dimula dengan bencana di bumi, sebab manusia itu dekat dengan dia. Kalau tak hirau juga, Allah Ta'ala hantar mari dari langit. Wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada segala perkara yang tidak baik yang berlaku di atas dunia ini, supaya kita selamat, kita tidak diancam, kita tidak tidak mati dalam keadaan yang tidak baik. Jadi kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam suasana yang begitu aman, yang begitu damai. Sebab apa kita nak aman? Sebab kalau tidak, kita duduk dalam keadaan yang begitu berbahaya, yang begitu dahsyat. Baik, tulis yang ketiga. Yang ketiga, alam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbid. Mu tak tengok ke kepada keadaan burung yang duk terbang di udara itu? Burung duk terbang di udara, buka sayap, tutup sayap. Mu tengok ke tidak? Ini dia panggil keadaan yang begitu orang panggil mantap, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata di ulama tadabbur, hadza itabun wa hassun 'ala an-nazar. Ayat ini mencela orang yang tak tengok dengan mata hati, tak perhati kepada makhluk Allah, dan menggalakkan orang yang beriman supaya sentiasa memerhatikan kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla ini. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di langit, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita di bumi, Allah Ta'ala mudahkan kita di udara. Jadi kita kena perhati tengok, sentiasa lihat kepada apa? Kepada keagungan Allah Azza wa Jalla yang telah memberi ciri-ciri keistimewaan kepada makhluknya yang bernama burung. Nama burung. Burung ni kenapa dia buat bulu? Bulu dia pula boleh bergerak. Tengok, dia boleh gerak. Mari mereka kapal terbang, sayap dia bergerak juga. Mengajar naik kapal terbang. Tak aja naik, tengok dalam internet kapal terbang. Macam mana dia gerak-gerak. Itu semua tu dia belajar hasil daripada memerhatikan makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian manusia mikir lagu mana kita nak buat juga. Buatlah dipanggil burung besi. Burung besi ni untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kita nak pergi umrah mudah, nak pergi haji mudah, nak pergi ziarah mudah, bisnes mudah. Tapi manusia yang keras kepala, dia buat tempat maksiat di atas udara. Ana naik kapal terbang, bukan kapal terbang ada agak. Kita nak pergi belakang, ingat nak cari tempat solat. Rupa tempat orang mabuk. La ilaha illallah. Tengok duk minum arak situ. Kalau kapal terbang Arab Saudi, belakang dia tu dia ada tempat solat. Bolehlah kita solat berjemaah 5 orang boleh. Ada kapal terbang negara lain, tempat mabuk arak belakang. Kita kata ya subhanallah. Allahul musta'an. Allah Taala lah beri kesedaran kepada pemimpin umat Islam supaya takut pada Allah, jangan buat perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya mereka akan dibinasakan. Pada saat itu tak ada faedah lagi hidup atas dunia ni.
Berapa dah kita? 4. Boleh, yang keempat. Yang keempat dalam ayat yang sama. Ayat yang sama Allah Ta'ala sebut awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Kata di ulama tadabbur, Allah Ta'ala sebut 3 sifat burung di sini. 3 sifat burung. Yang pertama disebut dengan nama fawqahum. Burung itu terbang di atas. 1. Yang kedua, saffatin, buka sayap. Yang ketiga, wa yaqbidna, dan dia tutup sayap. Dia kata li'annal awsaf as-salasah, 3 sifat ini diambil daripada ayat ini supaya manusia boleh gambar. Dia panggil darbun minal itna. Biasanya Allah Ta'ala tak cakap panjang. Tadi kita sebut dalam surah An-Nahl tadi, alam yarau ila at-tayri musakhkharatin. Mu tengok burung duduk terbang di langit, habis. Tapi dalam ayat ini dia detailkan fauqahum, burung duduk atas. Safatin, buka sayap, wa yaqbidna, tutup sayap. Dia panggil tusawwiru surat harakat at-tayr. Allah nak gambarkan pergerakan burung itu kepada para pendengar, kepada pencinta ilmu, pencinta Al-Quran ni. Tuhan nak suruh kita tengok, biar betul-betul kita perhati dan kita mantapkan. Tengok. Sebab apa? Sebab apa dia kata? Supaya kita orang tua ni perhati betul-betul apa yang telah kita lupa zaman kanak-kanak dulu. Zaman kanak-kanak dulu kita tak perhati benda tu. Kita main burung ya. Bawa lastik duk bidah burung. Tu ya main. Tapi bila sudah tua ni tak mikir juga, nanya. Bila tua pun tak mikir juga, kita mengatakan ini sudah nyaya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut 3 sifat burung yang kita kena perhatikan. Yang pertama, dia kata apa? Fauqahum, duduk atas. Hayawan lain duduk atas bumi, burung je atas, duduk di udara. 1. Yang kedua, dia sifat safatin, burung tu buka sayap. Tengok. Yang ketiga, dia sifat dengan wa yaqbidna, baru dia tutup. Maknanya mu ni Allah Ta'ala suruh hajar kepada kita para jemaah sekalian, bila kita tengok pada makhluk Allah, tengok dengan teliti, tengok dengan detail. Jangan tengok ujung mata je, kamu ni tak fikir tentang apa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, maka itu dia panggil satu kerugian yang amat besar. Tengok makhluk Allah, tak mikir kepada Allah pencipta. Baiklah, di akhir ayat Tuhan kata apa? Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada siapa yang menahan burung itu daripada jatuh kecuali Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Tanda pelajar, kata di para ulama pengkaji ayat ni, dia kata apa? Kenapa Allah Ta'ala guna Ar-Rahman di sini? Tengok dalam ayat 79 surah An-Nahl, dia kata apa tadi? Illallah. Ma yumsikuhunna illallah. Surah An-Nahl ayat 79, ma yumsikuhunna illallah. Tapi dalam surah Ar-Rahman dia banyak guna, dalam surah Al-Mulk dia banyak guna Ar-Rahman. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Tidak ada yang menahannya kecuali Allah Ar-Rahman. Dia kata, ulama tadabbur kata, la'alla, kita nampak, kita perhatikan Allah Ta'ala guna kalimah Ar-Rahman di dalam surah Al-Mulk ni berapa kali? Tanda ni berapa? 4 kali. Arba'a marat. Dia guna arba'a marat. Coba tengok. Buka surah Ar-Rahman. Dia kata dalam ni ada ayat 4 kali Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ma yumkinu Ar-Rahman. Sebab apa dia guna kalimah Ar-Rahman banyak? Tengok. Ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Amman hadha alladhi huwa jundul lakum yansurukum min dunir Rahman.
Dia kata ada 4 kali sini. Kira ambil je, cepat sikit. Sebab apa? Sebab orang kafir anti dengan nama Ar-Rahman. Orang kafir dia anti dengan nama Ar-Rahman. Falamma lam yar'au amma hum alaihi zukira wasfur Rahman fi hadhihi surah 4 marrat. Disebutnya nama Ar-Rahman itu 4 kali. Sebab nak bagi mantap kepahaman kepada kafir, jangan ada anti dengan Ar-Rahman. Semua yang berlaku itu burung terbang tak jatuh di udara ni sebab apa? Sebab yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Allah Taala yang jaga dia. Amman hadzal ladzi huwajun lakum yansurukum min dunir Rahman. Rahman lagi. Kemudian dia kata itulah perbincangan itu yang disebut oleh para ulama pengkaji-pengkaji mengatakan bahawa sifat Ar-Rahman itu sifat yang sangat besar tetapi dibenci oleh puak-puak kafir. Oleh kerana kafir benci, kita sebut banyak kali. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja maha mengetahui tentang hikmat yang ada, tapi kita mesti mencari, mesti mengkaji, mesti melihat supaya kita duduk di atas landasan yang sentiasa diredai oleh Allah Azza wa Jalla, supaya kita mendapat nikmat yang besar dengan anugerah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita secara ringkas. Insya-Allah kita akan sambung siri yang akan datang bermula ayat 20, 21 dan 22. 20, 21 dan 22. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.